Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Izzati Amri dalam rancangan Assignment Pengajar Malaysia yang pertama. Pada hari ini, isu yang akan dibincangkan menjadi satu perbualan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Isunya adalah berkenaan dengan pandemik COVID-19. Kita akan mengupas isu ini lebih mendalam di mana COVID-19 mengubah rakyat menjadi lebih prihatin. Prihatin pada umumnya membawa maksud nilai sensitif yang tinggi terhadap sesuatu atau orang di sekeliling serta dapat memberi respon yang positif terhadap sesuatu perkara. Jadi, jelaslah prihatin membawa maksud mengambil berat. Selami dan tanya diri anda, adakah anda seorang yang prihatin terhadap diri sendiri, keluarga, jiran tetangga dan juga masyarakat pada musim COVID ini, atau anda seorang yang sambil lewa? Seperti yang anda dapat lihat kini, saya berada di rumah kerana saya prihatin akan diri saya dan juga keluarga saya. Isu ini akan diulas lebih mendalam oleh rakan sekumpulan saya. Jadi kita teruskan perbincangan ini kepada saudara Farihin yang akan mengulaskan prihatin terhadap diri sendiri, diikuti oleh saudari Nardiha yang akan mengulaskan prihatin terhadap keluarga, saudari Syadiah berkenaan prihatin terhadap jiran tetangga, dan yang terakhir sekali saudari Wan Nur Artika berkenaan prihatin terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihin Salahuddin Khalis bin Muhammad Faris. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya prihatin terhadap diri sendiri semasa COVID-19. Penyakit paling kritikal diperkatakan di seluruh negara dan dunia ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China sekitar pertengahan Disember tahun lalu. Namun penyakit ini mula menjadi isu paling serius di negara ini ekoran gelombang keduanya yang turut mencatatkan 2 kematian pada 17 Mac 2019 yang lalu. Disebabkan kritikalnya wabak itu, kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula 18 2019 yang lalu sehingga 31 Mac 2019 yang lalu. Ini bagi membendungnya daripada terus merebak. Namun tanpa memahami tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan, ia disalahguna apabila ada yang menganggap kerajaan memberi cuti kepada rakyat. Apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Rakyat mula membanjiri terminal bas selatan TBS untuk pulang ke kampung tanpa memikirkan kemungkinan besar mereka akan dijangkiti virus COVID-19 kerana bersesak-sesak dan seterusnya menjadi pembawa virus berkenaan dan merebak pula di kampung halaman masing-masing. Sehinggakan Perdana Menteri terpaksa membuat perutusan khas pada hari berikutnya dan merayu berkali-kali supaya rakyat mengawal serta mengurangkan pergerakan supaya COVID-19 tidak terus merebak kepada orang lain. Kerajaan hanya mengarahkan rakyat untuk kekal berada di rumah masing-masing dan mengurangkan pergerakan pada 14 hari sahaja selain menjaga kebersihan diri sebagai langkah pencegahan. Perkara yang begitu mudah, mengapa sukar untuk rakyat fahami dan ikut arahannya? Masih ada segelintir rakyat yang membuka gerai untuk jualan, bersukan dan bersia-sia. Di manakah peranan kita sebagai rakyat yang prihatin bagi menyokong tindakan kerajaan dalam membasmi virus ini? Jangan bersikap pentingkan diri sendiri kerana kita fikir kita sihat tetapi tanpa sedar kitalah pembawa virus tersebut. Mahukah kita menjadi seorang rakyat yang prihatin? Mudah sahaja, ikut saranan yang berikut. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ialah melakukan saringan. Sila datang dan membuat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan dengan tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan saringan yang ditetapkan, terutama kepada mereka yang pergi ke Perhimpunan Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling yang merupakan kluster pertama di Malaysia ini. Kedua ialah menguarantinkan diri kita. Sekiranya anda baru pulang daripada mana-mana negara, terutamanya China,
Korea Selatan, Itali, Jepun dan Iran, anda dinasihatkan untuk melaporkan diri kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Sila rujuk ke klinik atau hospital yang terdekat sekiranya anda mendapat gejala seperti batuk, demam, sesama, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Untuk langkah yang ketiga pula ialah memakai topeng muka. Sekiranya anda tidak sihat seperti batuk atau sesama, pakailah topeng muka dan segeralah mendapat rawatan di klinik atau hospital. Jangan menggunakan topeng muka yang sama berulang-ulang kali. Sebaiknya keraplah menukar topeng muka dari masa ke semasa. Keempat, kekal berada di dalam rumah atau lebih dikenali sebagai #stay at home. Dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri daripada kita dijangkiti virus COVID-19. Ini adalah masa terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang bersifat dan tidak perlu keluar. Untuk langkah yang kelima ialah meningkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau bahan pencuci tangan, hand sanitizer. Selain itu, diinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus COVID-19 tersebut. Campurkan 1 penutup peluntur dan 9 penutup air sahaja dan mula diinfeksi tempat-tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon, alat kawalan, kepala paip dan pintu peti ais. Dan langkah yang keenam pula ialah langkah yang terakhir, iaitu menjaga jarak kita 1 meter. Sekiranya anda memerlukan untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atau urusan yang tidak dapat dielakkanlah. Maksudnya urusan yang sangat penting. Pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menjaga kesihatan dengan baik seperti makan makanan yang berkhasiat dan melakukan senaman ringkas di rumah. Bayangkan juga bagaimana jika kita bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri sekiranya wabak ini masih tidak ditangani dengan baik. Tiada kemeriahan dan kunjungan mengunjungi antara satu sama lain dan kita semua kekal berada dalam rumah semasa Hari Raya. Itu sahaja daripada saya, Farin Salahuddin Khalis. Sekian, terima kasih. Both zesty instant iced tea refreshes with the fragrant sweetness of natural peach extract, vitamin C and less sugar. This tea will be an all-time favorite that delivers the familiar ripe, juicy taste of farm fresh peaches in a sip. It's so refreshing to have it all the time. Assalamualaikum, saya Nur Nadia Hashrafikah dari kelas DAI 5B. Ini adalah antara lakonan perbualan saya bersama keluarga semasa SOP. Kami lebih meluangkan masa bersama untuk berbincang tentang makanan, apa yang ingin dibeli dan isu semasa. Dan juga ibu bapa perlu peka terhadap perubahan emosi anak-anak kerana di dalam musim begini, emosi amatlah penting untuk ditangani. Perubahan tingkah laku juga membawa impak besar untuk anak-anak berubah emosi. Jadi peranan ibu bapa amat penting ketika ini untuk sentiasa peka dan prihatin terhadap tingkah laku anak-anak di rumah. Ibu bapa perlu menjadi model ibu bapa yang tenang di rumah dan lebih bersikap memahami. Kita teruskan kepada cara-cara menjaga kebersihan diri bersama keluarga. Kami mengamalkan kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan. Ini saya sertakan video cara-cara membasuh tangan di rumah setiap 1 jam dengan menggunakan sabun pembunuh kuman. Di sini setiap ahli keluarga perlu sentiasa mengingati antara satu sama lain untuk sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih dan cakna terhadap persekitaran. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 yang telah tersebar luas di dunia ini pada Mac lalu telah memberi kesan yang sangat ketara kepada masyarakat dari pelbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Pandemik COVID-19 ini telah mengubah gaya kehidupan masyarakat di Malaysia dengan ketara kerana kebanyakan anggota masyarakat telah kehilangan sumber pendapatan mereka.
Dalam usaha menangani wabak COVID-19 ini, tanpa kita sedar, ianya telah menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang sangat prihatin terhadap satu sama yang lain. Hal ini disebut kerana banyak pihak yang bertanggungjawab dan prihatin telah muncul pada waktu ini untuk menghulurkan bantuan kepada golongan masyarakat yang terkesan tanpa mengira latar belakang masing-masing. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah berperanan menjaga kebajikan orang di sekeliling kita, terutama sekali mereka yang duduk berhampiran dengan kita, iaitu jiran tetangga. Walaupun dengan bertanya khabar, mungkin ianya nampak kecil tetapi memberi impak yang besar dalam mengukuhkan hubungan antara jiran tetangga. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, pasti di antara jiran tetangga kita yang mempunyai masalah kewangan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Kita sebagai jiran yang prihatin bolehlah berkongsi rezeki bersama dengan membelikan keperluan asas seperti beras, minyak masak dan lain-lain supaya mereka dapat meneruskan kehidupan. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pada peringkat komuniti setempat pula, inisiatif-inisiatif yang boleh diamalkan yang bersesuaian dengan konsep kita jaga kita adalah dengan menggunakan media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Google Form dan lain-lain. Kita dapat melakukan tinjauan secara berkala bagi mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh penduduk komuniti setempat dan bantuan yang boleh diberikan. Dengan maklumat yang dikumpul, kita dapat mengenal pasti golongan yang benar-benar memerlukan bantuan seperti ibu tunggal, orang kurang upaya, anak yatim dan belia yang menganggur. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang besar kepada golongan ini kerana mereka hilang sumber pendapatan. Peribahasa bantu-membantu amalan mulia amatlah sesuai digunakan pada masa kini dan seterusnya. Akhir sekali, komuniti setempat juga boleh bekerjasama dengan badan-badan kerajaan atau bukan kerajaan supaya dapat memberi bantuan dalam memberi nasihat mengenai kerjaya atau kursus melalui talian secara kreatif, terutama sekali kepada golongan belia yang menganggur. Bagi mereka yang memerlukan khidmat kaunseling, ianya juga boleh diwujudkan melalui WhatsApp. Kesimpulannya, dalam mendepani cabaran kebiasaan baharu atau lebih dikenali sebagai new normal, pelbagai inisiatif yang boleh dilakukan oleh komuniti setempat atau jiran setempat, tidak kira dari segi fizikal atau mental, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekeliling serta dapat memupuk sikap prihatin dalam diri masyarakat, terutama sekali prihatin terhadap orang sekeliling iaitu jiran tetangga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Artika. Benarkah semakin maju dan canggih teknologi sesebuah negara, semakin mundur akhlak dan keprihatinan masyarakatnya? Mungkin pernyataan umum ini tidak benar bagi negara kita, Malaysia. Dari yang semua orang tahu, negara kita telah digemparkan dengan virus COVID-19 yang mula merebak pada akhir tahun 2019. Disebabkan virus ini, ramai di antara rakyat Malaysia telah diberhentikan kerja dan susah untuk mencari pendapatan, akan tetapi virus COVID-19 ini telah mengubah sifat rakyat Malaysia menjadi lebih prihatin terhadap orang lain. Salah satu contohnya ialah Abid Liu. Nama Abid Liu bukan asing lagi di negara kita. Pendakwah bebas yang cukup popular ini sering menarik perhatian khalayak melalui pelbagai aktiviti kebajikan yang dilakukannya dengan membantu golongan yang ditimpa bermacam musibah. Ironinya, beliau tidak pernah mengharapkan sebarang ganjaran maupun pujian, sebaliknya menggunakan titik peluhnya sendiri untuk menyediakan pelbagai bantuan kepada anggota masyarakat yang memerlukannya. Justeru ikon kebajikan negara dan jujurnya kita berharap dapat melahirkan lebih ramai lagi individu seperti Abid Liu di negara kita. Umum mengetahui, hanya senyuman, keikhlasan dan kemurahan hati beliau ini menjadi modal dan formula mujarab dalam membantu golongan miskin dan kurang berkemampuan yang memerlukan pelbagai bantuan. Beliau tidak pernah merungut maupun mengharapkan apa-apa sokongan dari mana-mana pihak. Sebaliknya, bergerak sendiri dan menggunakan duitnya sendiri untuk menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Antara sikap dan cara kerja yang cukup menarik perhatian kita ialah
Abid Liu sentiasa menjadi orang pertama yang menghulurkan bantuan kepada golongan yang ditimpa musibah. Beliau akan bergerak secara senyap dan cukup pantas dalam menyediakan bantuan. Ini membolehkan golongan yang terdesak dapat menerima bantuan yang diperlukan dengan segera. Malah, jika kita meneliti modus operandi beliau selama ini, sumbangan dan bantuan yang dihulurkan juga tidak pernah memilih agama, bangsa maupun latar belakang mangsa. Ringkasnya, bantuan yang disalurkan tidak pernah terhad atau untuk kelompok tertentu sahaja. Sebaliknya, semua lapisan anggota masyarakat disantuni dengan penuh jujur, ikhlas dan berhemah. Malah, tingkah laku dan budi pekerti beliau yang sentiasa lemah lembut dan menghormati orang cukup dikagumi khalayak. Tuntasnya, bantuan yang dihulurkan berpaksikan kepada semangat persaudaraan dan kasih sayang semata-mata yang dengan jelas mencerminkan kualiti unggul pribadi Abid Liu. Antara sumbangan Abid Liu yang cukup terkesan ialah bantuan yang dihulurkan kepada keluarga yang cukup tersepit ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara tempoh hari. Kita sedar PKP di seluruh negara menyebabkan ramai yang hilang punca pendapatan secara total. Golongan yang cukup terkesan ialah peniaga dan pekerja gaji hari. Peniaga tidak dapat menjalankan perniagaan dan pekerja gaji hari pula tiada pendapatan kerana tidak bekerja. Akibatnya, keluarga seperti ini terlalu sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup dan tiada punca pendapatan untuk menampung perbelanjaan harian diri dan keluarga. Baru-baru ini, ketika penduduk Selangor menghadapi masalah ketiadaan bekalan air akibat pencemaran, Abid Liu turut menghulurkan bantuan dengan menyediakan 2 lori tangki air di beberapa kawasan yang terjejas. Jelas sekali kerja kebajikan Abid Liu ini tidak ada sebarang batas dan sempadan. Bantuan beliau meliputi hampir setiap negeri dan rakyat yang hidup dalam susah dan memerlukan pelbagai bantuan. Kita bersyukur kerana adanya insan mulia seperti Ustaz Abid Liu yang sanggup mengeluarkan duit poketnya sendiri dan menyantuni anggota masyarakat yang memerlukan bantuan. Ironinya, kita masih memerlukan lebih ramai lagi dermawan seperti Ustaz Abid Liu. Kerana bilangan orang miskin dan gelandangan yang memerlukan bantuan ramai. Malah, inisiatif individu seperti ini sudah semestinya sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kerajaan dalam membantu golongan yang miskin dan susah. Semoga Ustaz Abid Liu menjadi suri teladan dan ikon kebajikan yang boleh melahirkan lebih ramai anggota masyarakat yang boleh tampil menghulurkan bantuan kepada golongan memerlukannya. Sekarang saya berada di Flat Sri Labuan Cheras di mana saya akan bertanyakan soalan pada rakyat Malaysia. Hai, boleh perkenalkan diri cik? Hai, nama saya Siti Nasifah dan saya berasal dari Batu Razak. Baik, saya akan tanyakan beberapa soalan kepada cik. So, bagaimanakah perasaan cik ketika COVID-19 ini melanda negara Malaysia? Pada mulanya saya berasa sangat cemas apabila dia mengumumkan adanya kes COVID-19 ini dan kes ini juga sangat tinggi dan ia akan membuat masyarakat kita panik. Okey. Adakah cik rasa rakyat Malaysia ini sangat prihatin? Ya, saya rasa masyarakat Malaysia ini sangat prihatin kerana mereka juga membantu kerajaan untuk menjauhi dari COVID-19 dan beri sokongan dan membantu antara satu sama lain. Dan kerajaan juga memberi sokongan kepada rakyat Malaysia untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh kerajaan. Baiklah, terima kasih Cik. Ya, terima kasih. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah berujar isu kali ini dengan lebih mendalam. Apa yang dapat disimpulkan adalah pada musim COVID ini kita perlulah prihatin terhadap sesama manusia dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan agar penyebaran virus COVID-19 ini dapat diputuskan. Antara langkah yang boleh diadaptasi dalam kehidupan seharian adalah dengan memakai topeng muka, duduk di rumah dan keluar bila perlu, lakukan saringan jika perlu dan jaga penjarakan sosial. Pengamalan SOP dalam kehidupan harian menunjukkan sikap prihatin anda kerana anda tidak mahu dijangkiti atau menjangkiti COVID-19 ini kepada keluarga anda maupun masyarakat di sekeliling anda.
Selain itu, menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan sangat digalakkan kerana pada musim ini ramai yang kehilangan pekerjaan dan menampung kos penyaraan hidup yang tinggi. Bertanya khabar dengan jiran tetangga juga sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban atau masalah yang mereka hadapi. Di samping itu, COVID-19 ini membuatkan kita lebih prihatin terhadap keluarga kerana kebanyakan masa kita dihabiskan bersama keluarga di rumah. Selari dengan tema sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin yang membawa pengertian keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kebajikan rakyat Malaysia melalui inisiatif pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau dikenali sebagai Prihatin yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan serta kelangsungan hidup rakyat. Semangat Malaysia Prihatin perlu disemarakkan dalam segenap kehidupan rakyat Malaysia. Kini, saya akhiri ucapan saya dengan pepatah bertemakan prihatin dan bekerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bertemu lagi kita dalam episod seterusnya.